Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi hadir ke Majlis Malam Seribu Selawat sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah bagi tahun 2014. Tuan-tuan dan puan-puan, yang berhormat Datuk Haji Taufik bin Datuk Abu Bakar Titingan, Menteri Belia dan Sukan Sabah. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin bin Haji Muhammad Arif, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Haji Syed Abbas Syed Ali, Ahli Dewan Undangan Negeri N55 Balung. Yang berbahagia Datuk Haji Amri A. Suratman, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk Ismail Mayakub, Presiden Majlis Perbandaran Tawau. Datuk-datuk, datin-datin dan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Hadirin dan hadirat sekalian, Rasulullah manusia agung, insan terpilih, insan yang sentiasa kita rindukan untuk menagih syafaat di lapangan mahsyar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila naik anak-anakku, sila naik. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk, duduk. Subhanallah. Kedatangannya ni nampaknya jauh. Pastinya mempunyai persoalan-persoalan yang perlu kita rungkaikan. Ya, sebenarnya begini tu Su. Sempena bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika Tosu tidak keberatan, boleh kata Tosu ceritakan kepada kami kisah dan juga perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Su. Kisah Rasul dan juga perjuangan baginda Rasulullah maksudnya ya. Okey, begini anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nama sebenarnya yaitu Muhammad ibni Abdullah. Dan ayahanda kepada baginda Rasulullah ini bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan ibunda baginda Rasulullah bernama Aminah binti Wahab. Itu maaf Tus ya. Ya, ya. Teruskan. Saya ada baca satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang paling tamak Orang yang paling kedekut di antara kamu
ialah mereka yang paling jarang berselawat ke atasku. Jadi Tosu, bolehkah Tosu perjelaskan lagi kenapa pentingnya bagi kami untuk berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Perjelasan tentang kedekutnya seseorang itu terhadap baginda Rasulullah, kita kena lihat di sini. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas baginda Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah selawat ke atas baginda Nabi dengan sebaik-baik pengucapan. Allah Subhanahu wa taala pemilik sekalian alam berselawat ke atas baginda Rasulullah. Para malaikat juga berselawat ke atas baginda Rasulullah. Apatah lagi kita umatnya. Kita umatnya seharusnya, semestinya, tidak boleh, tidak mesti berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham, Nes? Alhamdulillah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wahai anak-anakku, silakan naik. Silakan naik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Silakan duduk, silakan. Allah sihat, alhamdulillah, alhamdulillah. Duduk anak-anakku, duduk. Alhamdulillah, semuanya ada depan saya kembali. Dah sekian lama kita tak bertemu, tidak berbincang dan bertelaah dan sebagainya. Ada apa-apa kemuskilan lagi pada hari ini? Gini Tosu. Iya. Kami sebenarnya ingin mengetahui tentang Al-Quran dan serba sedikit tentang kisah Rasulullah. Jadi seperti yang kita tahu bahawa Al-Quran ini adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Iya, betul. Jadi di manakah Al-Quran ini Tosu berada sebelum ianya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila menceritakan Al-Quran, iaitu kalamullah. Al-Quran memang sebenarnya ada di tempat yang khusus, iaitu pada pemiliknya. Pemiliknya iaitu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, meletakkan Al-Quranul Karim ini tadi di Lauh Mahfuz bagi peringkat yang berikutnya.
Dan diteruskan bagi peringkat yang berikutnya diturunkan ke Bait Al-Izzah, iaitu langit dunia. Diturunkan di sana sekaligus. Dari Bait Al-Izzah lah, iaitu langit dunia tadi, Al-Quran itu disampaikan melalui perantara Allah Subhanahu wa taala, iaitu malaikat Jibril alaihissalam secara wahyu beransur-ansur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham ya? Alhamdulillah faham. Tapi Dok Su, Ayo, ya Sir. ayat ataupun surah apakah yang pertama sekali diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Firman ataupun wahyu yang pertama yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, surahnya adalah surah Al-Alaq, dan ayat yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sebanyak 5 ayat. 5 ayat Yasir ya. Saya bacakan sedikit Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Sadaqallahul azim. Ayat dari surah Al-Alaq ini, ayat 1 hingga ke 5, cukup padat Allah bagi kepada baginda Rasulullah bagi memahamkan di atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Jibril yang datang menghantar wahyu ini kepada baginda Rasulullah datang di hadapan baginda Rasulullah, lalu berkata kepada baginda Rasulullah, Iqra ya Muhammad, iaitu bacalah wahai Muhammad. Rasulullah menjawab, aku tidak tahu membaca. Aku tidak tahu membaca. Malaikat Jibril dalam masa yang sama memeluk baginda Rasulullah seerat-eratnya dan dilepaskan seketika, lalu ditanyakan kembali. Disebutkan kembali, Iqra ya Muhammad, itu bacalah. Bacalah wahai Muhammad. Baginda Rasulullah menjawab, aku tak tahu membaca. Dipeluk lagi oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan yang lebih erat ketika itu, sehingga Rasulullah terasa sesak nafasnya, dan seketika itu dilepas kembali. Maka Jibril menyuruh baginda Rasulullah membaca dengan diajar oleh malaikat Jibril alaihissalam, iaitu surah Al-Alaq tadilah, ayat 1 hingga ayat 5. Faham ya Sir? Faham. Alhamdulillah, syukur. Jangan kita tersilap. Maaf Tuan Sir. Ya. Saya ada baca satu hadis di mana ada Rasulullah bersabda, orang yang paling rugi di antara kamu adalah mereka yang apabila mendengar namaku disebut tetapi tidak berselawat ke atasku. Jadi itu di dalam ayat Al-Quran, adakah ayat yang menegaskan atau menyuruh untuk kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila menyatakan adakah ayat, iaitu firman Allah tentang selawat ke atas baginda Rasulullah, memuji kepada baginda Rasulullah, nyatanya ada. Memang ada, iaitu surah Al-Ahzab ayat 56 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Maksudnya sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan selawat ke atas baginda Nabi. Wahai orang yang beriman, ini kata Allah, firman Allah, wahai orang yang beriman, ucaplah selawat ke atas baginda Nabi dengan sebaik-baik pengucapan. Kerana apa? Kerana Allah sudah terlebih dahulu mengucapkan selawat ke atas baginda Nabi. Tambahan kita ni umatnya baginda Rasulullah tidak boleh tidak, semestinya kena mengucapkan selawat ke atas baginda Rasulullah, kerana ada sesuatu janji daripada baginda Rasulullah untuk umatnya yang rajin atau
umatnya yang ikhlas dalam mengucapkan selawat kata baginda Rasulullah. Faham ni seluannya? Ini ilmu untuk kita kongsi, insya-Allah. Insya-Allah. Tambahkan lagi pada malam ini, malam yang begitu ceria, kita mengucapkan selawat ke atas baginda Rasulullah melalui kasidah dan sebagainya. Kita berkasidah bersama-sama pada malam ini, insya-Allah. Anak-anak, silakan anak-anak, silakan anak-anak. Kita berkasidah memuji baginda Rasulullah. Silakan, 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 silakan. اللهم صل على سيدنا محمد Sallallahu sallim alaihi. Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi insan yang beriman, diturunkan kepadanya Nabi junjungan kita, untuk menjadi pedoman umat manusia. Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah. Coba renungkan semua isi Al-Quran, kita pegangan orang beriman dari dahulu sampai ke
biya Muhammad صلوا عليه يا حبيبي يا محمد صلوا عليه يا حبيبي يا محمد penyeri timur dan barat ya habibi ya Muhammad penyeri timur dan barat kau yang gagah yang mulia engkaulah imam kami kau yang gagah yang mulia engkaulah imam kami ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Habibi salamun alaik ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Habibi salamun alaik ya Habibi salamun alaik ya Habibi salamun alaik ya Habibi salamun alaik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hujjatul Wada'. Khutbah Rasulullah yang terakhir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah haji pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah di lembah Uranah Bukit Arafah. Baginda telah menyampaikan khutbah terakhir kepada seluruh umat muslimin di ketika itu. Di antara isi khutbah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah berbunyi seperti berikut. Wahai manusia, dengarkanlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu setelah tahun ini. Oleh kerana itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah kepada orang-orang
yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini suci dan kota ini suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Jangan engkau sakiti sesiapa pun agar orang lain juga tidak menyakitimu. Ingatlah bahawa sesungguhnya engkau akan menemui Tuhanmu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan-amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh sebab itu segala yang berurusan dengan riba dibatalkan mulai sekarang. Waspadalah terhadap syaitan. Demi agama, sesungguhnya dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam dosa-dosa besar. Tetapi berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya di dalam dosa-dosa kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri-istri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu, dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasa di bulan Ramadan, tunaikan zakat dari harta kekayaanmu, tunaikan haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim itu adalah bersaudara dengan Muslim yang lainnya. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah
bahawa kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, waspadalah, jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran setelah ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi setelah, tidak ada lagi rasul setelah, dan tidak akan lahir lagi agama baru. Oleh kerana itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat. Itulah dia Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain, semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah, bahwa telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani. Wahai muslimin muslimat yang dikasihi Allah, walaupun hari ini baginda Rasulullah tidak ada bersama kita, tetapi kasih sayang baginda Rasulullah tidak pernah putus di hati. Wahai muslimin muslimat, biarlah ia kekal di hati sehingga ke detik nafas terakhir kita. Seluruh amanah dan pesanan yang pernah disampaikan oleh baginda terlalu menusuk jantung dan kalbu kita. Baginda menitik beratkan tentang persaudaraan di dalam agama. Sesungguhnya muslim itu bersaudara, maka jangan kita bersengketa. Wahai muslimin muslimat, muslimin muslimat, bangunlah. Bangunlah wahai muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Bangunlah. Lihat di kiri dan kananmu, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah saudara-saudaramu yang akan mengucapkan dua kalimah syahadah di telingamu di ketika sakaratul mautmu.
inilah saudara-saudaramu yang berada di kiri kananmu, di hadapanmu, di belakangmu, yang akan mengangkat jenazahmu ke tempat persemadianmu satu hari kelak. Pandanglah mereka, pandanglah mereka, tataplah wajah mereka, sayangilah mereka. Begitu juga kita menyayangi mereka, mereka tetap akan menyayangi kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita sejak baginda dilantik oleh Allah, dipilih oleh Allah agar kita menjadi umatnya yang setia. Jagalah silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan silaturahim inilah yang akan membawa keamanan, kesejahteraan di seluruh dunia yang Allah cipta dengan seindah-indahnya ini. Ingat, Rasulullah pernah merindui kita sebelum kita ada. Biarlah kerinduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibalas dengan kerinduan dari hati kita. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, begitulah tadi persembahan Malam 1000 Selawat yang dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, SR Events Sdn Berhad dengan kerjasama Majlis Perbandaran Tawau. Majlis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berhormat Datuk-Datuk dan yang berbahagia Datuk-Datuk di atas kesudian hadir ke majlis pada malam ini. Majlis juga pada malam ini tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penceramah pada malam ini, artis-artis jemputan dan semua yang terlibat dalam persembahan Malam 1000 Selawat. Tidak lupa juga kepada kru-kru teknikal yang mencayakan program kita pada malam ini. Di kesempatan ini ingin saya menjemput semua masyarakat Tawau yang hadir pada malam ini untuk sama-sama kita mengimarahkan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2014 yang akan diadakan pada 14 Januari 2014 berlangsung di Padang Bandaran Tawau. Majlis mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita berselawat insyaallah.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika bara'aina qathu ya wajha sururi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallim alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Walau siapa pun kita, jangan kita lupa dari mana asal kita. Kita datang dari Allah. Kenapa kita dilahirkan? Supaya kita menjadi hamba Allah. Kita sanggup susah kerana Allah, kerana menunaikan perintah Allah. Sampai bila? Sampai kita kembali bertemu Allah. Marilah kita semua pastikan untuk peluang yang terakhir ini kita kembali kepadanya, kembali sebagai hamba-Nya, kembali sebagai hamba Allah.